Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung kita punya topik poligon. Okay, kita nak recap balik apa yang kita dah belajar kelas yang sebelum ni. Okay, kita dah belajar tentang regular polygon. Regular polygon ni adalah polygon, cuma dia mesti ada dua syarat yang mesti dipenuhi supaya dia boleh digelar sebagai regular polygon lah. Okay, syarat yang pertama adalah semua sisi polygon tersebut mestilah sama panjang. Dan syarat kedua, semua sudut pedalaman dia mesti sama saiz. Contoh, saya lukis sebuah heksagon kat sini. Okey. Okey, walaupun saya lukis kat sini semua sisi dia tak sama panjang, tapi anggaplah sama panjang ya. Okey, bila dia letak setiap sisi dia satu garisan macam ni, maksudnya setiap sisi dia sama panjang. Dan semua sudut kat dalam ni mestilah sama saiz. Okey, dia kena penuhi kedua-dua syarat ni, semua sisi sama panjang dan juga setiap sudut mesti sama saiz, maka barulah dia boleh digelar sebagai regular polygon. Kalau sisi dia sama panjang tapi sudut tak sama saiz, maka dia bukan regular polygon. Ataupun sudut dia sama saiz tapi sisi dia tak sama panjang, maka itu juga bukanlah regular polygon. Okey, kemudian last week kita juga dah belajar tentang interior angle dan juga exterior angle. Contoh, saya lukis sebuah segitiga kat sini. Okey, interior angle adalah sudut-sudut yang terletak di dalam sebuah poligon. Okey, yang terletak dekat dalam kita panggil dia sebagai interior. Yang terletak dekat di sebelah luar, okey, kita panggil dia sebagai exterior. Okey, yang kat dalam interior, dekat luar poligon tersebut kita panggil dia sebagai exterior. Dan kita kena tahu interior angle. Okey, kalau kita tambahkan dia dengan exterior angle, mesti membentuk 180 darjah. Okey. Contoh kat sini interior interior. Okey, exterior angle dia mesti membentuk 180 darjah. Maksudnya mesti ada straight line macam ni. Okey, mesti ada garis lurus. Interior kat sini, jap saya tukar pensel. Okey, interior kat sini, exterior dia mesti membentuk 180 darjah dengan interior tersebut. Contoh, di sini adalah dia punya interior, exterior dia mesti membentuk 180 darjah dengan dia punya yang interior tersebut. Okey, dia tak boleh macam ni. Contoh saya tunjuk. Kat sini. Okey, contoh tunjuk kat sini Okey, sini dia punya interior, exterior dia tak boleh macam ni. Okey, nampak? Sini interior, sini exterior, dia tak membentuk 180 darjah, maka yang ni bukanlah interior angle dan juga exterior angle yang sebenarnya. Okey, sebab kalau interior angle dengan exterior angle, hasil tambah dia mesti 180 darjah. Okey, ini adalah wajib. Okey, kemudian last week juga kita dah belajar tentang hasil tambah sum, kejap. Sum of exterior angle. Okey, hasil tambah sudut peluaran untuk semua poligon adalah 360 darjah. Tak kisah poligon tu jenis apa, segi 3 ke, segi 4 ke, segi 5 ke, segi 6 ke. Okey, hasil tambah sudut-sudut dekat luar dia mestilah 360 darjah. Dan kita dah belajar beberapa benda lagi yang melibatkan dengan exterior angle ni. Tolong rujuk saya punya video yang lepas untuk lebih memahami apa yang telah kita belajar pada minggu lepas. Okay, hari ini saya tak nak sentuh dah tentang exterior angle, kita nak masuk tentang interior angle. Okay, exterior angle kawan dia mesti interior angle. Okay. Okay, interior angle macam kita sebut tadi. Okay, dia terletak dekat sebelah dalam. Exterior angle terletak dekat sebelah luar. Okay, kalau tadi sum of exterior angle kita sum of exterior angle adalah 360 darjah. Untuk interior angle pula, hasil tambah dia, okay, sum of interior angle, salah eja, minta maaf, interior angle, kita boleh dapat dengan menggunakan formula N tolak 2 didarabkan dengan 180 darjah. Okay, ini adalah hasil tambah sudut-sudut di dalam sebuah poligon. Kita gunakan formula N tolak 2 darab 180. Contoh, nak dapatkan hasil tambah semua sudut di dalam sebuah segitiga. Contoh, okay, ni segitiga. Okay, ada 3 sudut. 1, 2, 3. Okay, ni A, ni B, ni C. Kecil sangat. Okay, so okay, besar sikit. Okey, katakanlah kita ada sebuah segitiga, kat sini adalah A, sini B, sini C. Kita nak tahu apakah nilai hasil tambah ketiga-tiga sudut dalam sebuah segitiga ni. Nak dapat nilai dia, kita boleh guna formula yang saya cakap tadi, N tolak 2 darab 180 darjah, di mana N tersebut, okay, N ni adalah
bilangan sisi ataupun bilangan bucu pun boleh. Okay, number of sides. Okay, number of sides. Okay, jadi untuk triangle ni dia ada berapa sisi? Ada 3. 1, 2, 3. Jadi N dia dekat sini akan jadi 3. Kita masuk ke dalam formula. 3 tolak 2 didarabkan dengan 180 darjah. 3 tolak 2 jadi 1 darab 180 darjah. Maka hasil tambah sudut-sudut di dalam sebuah segitiga adalah 180 darjah. Jadi A tambahkan dengan B, tambahkan dengan C, hasil dia akan dapat 180 darjah. Baik, ini adalah untuk segitiga. Macam mana pula untuk segi empat? Okey, macam exterior angle, hasil tambah dia adalah 360 darjah untuk semua poligon. Interior angle pula berbeza untuk setiap poligon tersebut. Okey, kalau segitiga hasil tambah 3 sudut, kita akan dapat 180 darjah. Kalau segi empat macam mana? Okey, kita tunjuk kat sini. Okey, ni segi empat, anggap dia segi empat yang cantik lah. Saya lukis tak cantik kat sini. Okay, sini A, sini B, sini C, sini D. Apa hasil tambah A, tambah B, tambah C, tambah D ni? Okay, nak dapat hasil tambah ke semua sudut dalam sebuah segi empat, macam saya cakap tadi, gunakan formula N tolak 2 didarabkan dengan 180. Okay, N adalah number of sides. Jadi segi empat ni ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4. Nama pun segi empat, 4 sisi lah kan? Okay, jadi N gantikan dengan 4, tolakkan dengan 2, darabkan dengan 180 darjah. 4 tolak 2 akan jadi 2. Didarabkan dengan 180 darjah. 2 darab 180 darjah, kita akan dapat 360 darjah. Jadi ini adalah hasil tambah keempat-empat sudut di dalam sebuah segi empat. Okay, bukan segi 3, segi 4 je. Segi 5 ke, segi 6 ke, segi 7 ke, segi 8 ke, semua kita boleh dengan dapat demi hasil tambah dengan menggunakan formula yang sama. N tolak 2 darab 180, kita akan dapat hasil tambah dia. Okey, ini segi 4. Saya tunjukkan segi 5 pula. Okey, pentagon. Okey, pentagon. Okay, ini adalah sebuah pentagon. Ada 5 sudut, 5 sisi, 5 bucu. A, B, C, D, E. Okey, apa hasil tambah A, tambah B, tambah C, tambah D, tambah E? Kita nak tahu, kita gunakan formula N tolak 2 didarabkan dengan 180. N dia ada 5 sebab ada 5 sisi ataupun 5 bucu ataupun 5 apa lagi? 5 sudut. Okey, 5 tolak 2 akan jadi 3. Okey, darabkan 180. 5 tolak 2 jadi 3 darab 180. Okey, 3 darab 180, tekanlah kalkulator. Jawapan dia 540 tapi tak apa, saya tunjuk kat kamu. Okey. 3 darabkan dengan 180. Okey, dapat tekan kalkulator, dapat 540. Tak boleh congak, tolong jangan congak ya. Okey, jadi hasil tambah sudut-sudut di dalam sebuah pentagon 1, 2, 3, 4, 5, kita tambah ke 5, 5 ni, kita akan dapat 540 darjah. Jadi segi 3 hasil tambah 3 sudut, kita dapat 180. Segi 4 kita tambah 4 sudut dalamnya, kita akan dapat 360. Pentagon pula kita tambah ke 5 sudut di dalam sebuah pentagon tersebut, kita akan dapat 540. Untuk heksagon, heptagon, oktagon, dekagon, nonagon dan sebagainya, kira sendirilah dengan menggunakan formula yang diberikan. N tolak 2 darab 180 darjah, di mana N adalah number of sides ataupun bilangan sisi, ataupun kamu nak guna bilangan bucu pun boleh, sama je. Bilangan sisi, bucu dia semua sama bilangan dia. Okey, sekarang kita nak tengok contoh soalan. Okey. Okay, sekarang kita boleh cuba selesaikan soalan ni. Okay, ini adalah example 3, saya ambil dalam buku teks. Kamu boleh rujuk buku teks kalau ada apa-apa masalah. Okay, example 3. Calculate the value of x for the following. Okay, untuk soalan A, dia bagi kat kita ni adalah sebuah pentagon. Macam mana saya tahu pentagon? Sebab ada 5 sisi. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 sisi. Okay, kat sini dia bagi 100 darjah. Sini 130 darjah. Sini 60 darjah. Sini adalah 90 darjah. Jadi kita nak dapatkan nilai X. Okay, macam saya ajar kamu tadi, nak dapatkan hasil tambah. Kalau kita tambah ni, tambah sudut ni, tambah sudut ni, tambah sudut ni, tambah sudut ni. Okay, hasil tambah dia punya interior angle kita boleh dapatkan dengan menggunakan formula N tolak 2 darab 180 darjah. Betul tak? Jadi untuk sebuah pentagon, kita boleh dapatkan hasil tambah ke 5 sudut ni dulu. Okay, kita nak dapatkan hasil tambah ke 5 sudut ni dulu. Jadi kita masukkan nilai dia, N tu adalah 5, tolakkan dengan 2, darabkan dengan 180 darjah. 5 tolak 2 jadi 3, darabkan dengan 180 darjah. 3 darab 180 darjah, kita dah tekan kalkulator tadi, dapat 540. Jadi hasil tambah 5 sudut, 1, 2, 3, 4, 5,
di dalam pentagon tersebut adalah 540. Okey, ni kita tak siap lagi ya. Ni baru kita dapatkan hasil tambah sudut-sudut di dalam sebuah pentagon. Kita nak dapatkan nilai X. Okey, kalau hasil tambah 5 sudut dalam pentagon ni adalah 540, jadi kita tunjukkanlah jalan kerja dia. X tambahkan dengan 90, tambahkan dengan 60, tambahkan dengan 130, tambahkan dengan 100. Okey, yang ni. X tambah 90, tambah 60, tambah 130, tambah 100. Hasil dia mesti dapat 540. Jadi kita selesaikan persamaan linear ni untuk dapatkan X. Okey, kita tambah 90 tambah 60 jadi 150. 150 tambah 130 kita akan dapat 280. Betul tak? Sekejap. 50. Okey, 280. 280 tambah lagi 100 kita akan dapat kejap saya dah blur. Okey, 90 tambah 60 150, 150 tambah 130 jadi 280 tambah 1 jadi 380. Okey, jadi X tambah 380 akan dapat sama dengan 540. Okey, kita tambah ni 90 tambah 60 tambah 130 tambah 100. Sama linear. Okey, jadi nak dapatkan X, kita ambil 380 pindahkan ke sebelah kanan. Okey, daripada positif tersebut 380 pindah sebelah kanan dia akan jadi negatif. Jadi X adalah sama dengan 540 ditolakkan dengan 380. Okey, kita tekan kalkulator. Okey, 540 ditolakkan dengan 380. Maka kita dapat nilai dia adalah 160. Maka ni adalah nilai bagi X yang terletak dekat sini, 160 darjah. Okey, boleh? Okey, kita tengok contoh seterusnya, contoh soalan B. Okey, kat sini ada 4 sudut, 1, 2, 3, 4. Jadi dia melibatkan sebuah segi 4. Kita kena dapatkan dulu hasil tambah dia. Hasil tambah sudut-sudut dalam sebuah segi 4. Formula dia adalah N tolak 2 darabkan dengan 180. Okey, N dia kat sini adalah 4 sebab ada 4 sisi ataupun 4 bucu. Tolakkan dengan 2 darab 180. 4 tolak 2 jadi 2 darabkan dengan 180. 2 darab 180 adalah 360. Okey, tekan kalkulator dapatlah nilai tersebut. Okey, 360 ni apa benda? Hasil tambah ke-4 sudut di dalam ni. Jadi kita tunjukkan jalan kerja bahawa X tambahkan dengan 130, ni tambah ni, tambahkan dengan 60, okey, ditambahkan dengan 90, hasil dia mesti dapat 360 darjah. Okey, ni tambah ni, tambah ni, tambah ni, mesti 360. Macam mana dapat 360? Ni tadi kita dah kira dah. Hasil tambah dalam sebuah segi 4 mesti 360. Okey, jadi kita tambahkan, kita selesaikan nombor-nombor ni, 130 tambah 60 tambah 90. Okey, tekan kalkulator lah, takut pening. 130 tambahkan dengan 60 tambahkan dengan 90. Hasil dia adalah 280. Jadi X ditambahkan dengan 280 adalah 360. Nak dapatkan X, pindahkan 280 ke sebelah kanan. Maka nilai X adalah bersamaan dengan 360 ditolakkan dengan 280. Tekan lagi kalkulator untuk dapatkan nilai X. Okey. 360 ditolakkan dengan 280, hasilnya adalah 80. Jadi nilai X adalah 80. Nilai dekat sini Okey, banyak sangat saya lukis, kita padam sikit. Nilai kat sini ni. Okey. Ni jadi nilai X kat situ adalah 80 darjah. Kita check balik. Okey, kalau kita tambah ni 80 tambah 130 tambah 60 tambah 90 dapat tak 360? Okey, kita cuba. Tekan kalkulator. 80 tambah 130 tambah apa lagi sudut jadi dah lupa. Okey. 80 tambah 130 tambah 60 tambah 90. Okey, tambah 60 tambah 90. Dapat 360 kan. Maksudnya betul lah tu. Kita punya X nilai dia adalah 80 darjah. Okey, boleh ya? Okey, kita tengok lagi apa contoh soalan yang ada. Okey. Okay. Calculate the value of the interior angle for a regular hexagon. Okay. Cari nilai bagi sudut pendalaman bagi sebuah hexagon sekata. Regular hexagon adalah hexagon sekata. Okay, regular hexagon. Hexagon adalah sebuah sisi 6. Macam ni. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya lukis sisi dia tak sama panjang. Tapi sebenarnya dia adalah sama panjang je. Kena lukis betul-betul. Soalan ni tak payah lukis pun sebenarnya. Saya lukis sebab nak bagi nampak. Okay, ni adalah sebuah regular hexagon. Sisi dia semua sama sepanjang dan sudut dia semua sama saiz. Okay, dia nak suruh kita cari nilai bagi
satu sudut pedalaman bagi regular hexagon. Jadi macam mana kita nak dapatkan hasil nilai bagi satu sudut ni? Okey, macam kita dah belajar sebelum ni, hasil tambah ke-6 sudut ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni, okey, kita boleh dapat dengan menggunakan formula n tolak 2 darab 180. Jadi kita dapatkan dua hasil tambah ke-6 sudut tu. N dekat sini adalah 6 ditolakkan dengan 2 didarabkan dengan 180. Okey, 6 tolak 2 jadi 4 darab 180. 4 darab 180 kita tekan kalkulator. 4 darab 180 dapat 720. Okey, jadi dapat 720. Maksudnya sudut ni tambah sudut ni, tambah sudut ni, tambah sudut ni, tambah sudut ni, tambah sudut ni adalah 720. Jadi macam mana nak dapat sudut satu ni? Caranya adalah kita bahagilah. Okey, 720 kita bahagikan dengan 6 sebab setiap sudut ni adalah sama saiz. Dia cakap kat ni regular hexagon, maka setiap sudut ni adalah sama saiz. Jadi kita ambil hasil tambah dia 720 ni, kita bahagikan dengan 6 sebab setiap sudut tersebut adalah sama saiz. Tekanlah kalkulator 720, kita bahagikan dengan 6, maka dapatlah 120. Okey, maka nilai bagi setiap satu sudut ni adalah 120. Sini 120, sini 120, sini 120, sini 120, sini 120 dan sini pun 120 darjah. Okey, jadi kita boleh dapatkan nilai bagi satu sudut regular hexagon tu dengan kita ambil hasil tambah dia, bahagikan dengan bilangan sisi dia. Okey, ataupun bilangan sudut dia. Dalam ni ada 6 sudut, kita bahagilah dengan 6 sebab sudut dia semua sama saiz. Okey, yang ni hanya boleh terpakai untuk regular hexagon saja. Kita boleh bagi dengan 6 sebab saiz dia sama. Tapi kalau saiz dia tak sama, dia bukan regular hexagon, tak boleh nak bagi dengan 6. Sebab setiap sudut dia berbeza-beza kalau dia bukan regular hexagon. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, ni dah tunjuk. Okey, yang ni pula. Okey. Calculate the number of sides of the following regular polygon when given the value of interior angle. Okey, dia suruh kita kira bagi number of side, bilangan sisi untuk poligon tersebut apabila dia bagi sudut pedalaman. Contoh macam ni. Okey, dia bagi kita tak tahu ni. Okey, ni sebuah lukisan ni sebenarnya adalah sambungan untuk sebuah poligon. Tapi dia tak bagi tahu kita poligon ni ada banyak sisi, jadi kita kena teka. Apa yang dia bagi cuma sudut dekat dalam ni adalah 108 darjah. Okey, sudut kat dalam adalah 108 darjah. Macam mana kita nak tahu poligon ni berapa banyak sisi dia? Okey, benda ni sebenarnya kita dah belajar sesi yang lepas. Cara untuk dapatkan bilangan sisi untuk sebuah poligon, okey, nak dapatkan bilangan sisi untuk sebuah poligon adalah kita ambil 360 darjah dibahagikan dengan sudut peluaran. Formula dia sebenarnya macam ni. Ya, saya nak fikir formula dia tadi. Okey. Formula dia adalah formula ni. Exterior angle equal to 360 dibahagikan dengan n. Okey. Sudut peluaran adalah sama dengan 360 dibahagikan dengan bilangan sisi. Okey. Jadi kat sini 180, kita dapatkan dulu exterior angle dia berapa. Okey, macam saya cakap tadi, interior angle dan juga exterior angle mesti membentuk 180 darjah. Jadi nak dapatkan exterior angle ni, saya namakan dia A. Okey, kita buatlah persamaan. A tambah 108 mesti dapat 180 darjah. Jadi nilai bagi A, kita pindahkan 108 ke sebelah kanan. A nilai dia adalah 180 ditolakkan dengan 108. Kita akan dapat nilai A adalah 72 darjah. Okey, ni adalah nilai bagi A. Nak dapatkan bilangan sisi, ni adalah bilangan sisi ni n. Okey, kita gunakan formula ni, exterior angle adalah sama dengan 360 dibagikan dengan n. Di mana n tu adalah bilangan bucu ataupun bilangan sisi. Okey, exterior angle ni kita dapat dah. Ni adalah exterior angle A. Okey, kita dapat 72. Jadi kita gantikan masuk ke dalam formula. 72 adalah sama dengan 360 dibahagikan dengan n. N ni yang kita nak. N ni adalah bilangan sisi ataupun bilangan bucu. Okey, nak dapatkan nilai n pindahkan ke sini. N 360 bahagikan dengan n, bila bahagi pindah sebelah kiri dia akan jadi darab. 72 didarabkan dengan n adalah sama dengan 360. Nak dapatkan n 72 pindah ke sebelah kanan, daripada darab dia akan jadi bahagi. 360 dibahagikan dengan 72. 360 bahagi 72 jadi 5. Okey.
Jadi N dia sebenarnya adalah 5. Kita dah tahu dah. Kalau dia bagi kat kita, interior angle dia adalah 108. Kita dapatkan dia punya exterior angle. Kemudian kita ambil 360 bahagikan dengan exterior angle tersebut. Kita akan dapat bilangan sisi dia. Okay, bilangan sisi dia adalah 5. Jadi kita boleh gunakan formula ni. Exterior angle adalah sama dengan 360 dibahagikan dengan N. Okay, yang ni kita dah buat pada sesi yang lepas. Okay, kita tengok soalan yang kedua pula. Soalan B. Okey, soalan B, 194. Okey, sama macam tadi, dia bagi kita sebuah poligon tapi tak tahu ni ada berapa banyak sisi. Okey, jadi saya lukiskan secara putus-putus. Cuma dia bagi sudut kat dalam ni adalah 144 darjah. Okey, jadi nak dapatkan bilangan sisi macam kita dah tahu tadi, kena dapatkan exterior angle dia dulu. Okey, dengan menggunakan exterior angle barulah kita dapat tahu berapa banyak sisi dia. Jadi nak dapatkan nilai A tambahkan dengan 144 adalah 180 darjah. Nak dapatkan nilai A, 144 pindahkan ke sebelah kanan. 180 ditolakkan dengan 144, maka nilai A adalah, tekanlah kalkulator, 180 tolakkan dengan 144. Kita dapat 36. Jadi A adalah 36 darjah. A ni apa? A adalah exterior angle. Okey, macam tadi, formula dia adalah exterior angle sama dengan 360 dibahagikan dengan N. N ni benda yang kita nak, iaitu bilangan sisi. Exterior angle kita dapat 36 sama dengan 360 dibahagikan dengan N. N pindahkan ke sebelah kiri, dia akan jadi darab. 36 darabkan dengan N adalah sama dengan 360. Nak dapatkan N, kita kecilkan sikit, nak dapatkan N, 36 pindahkan ke sebelah kanan, maka nilai N adalah 360 dibahagikan dengan 36. Jadi nilai N adalah 360 bahagi 36, tekan kalkulator, kita akan dapat 10. Jadi bilangan sisi bagi poligon tersebut adalah 10. Okey, tolong ingat ya, kalau diminta bilangan sisi, kita mesti kena dapatkan exterior angle dia. Okey, tak ada exterior angle, kita tak dapat bilangan sisi dia. Kita hanya boleh gunakan exterior angle dia untuk dapatkan bilangan sisi. Gunakan formula ni. Exterior angle adalah sama dengan 360 dibahagikan dengan N. Sama juga formula ni kita boleh gunakan untuk dapatkan exterior angle. Kalau dia bagi kat kita bilangan sisi, okey, kita boleh dapatkan exterior angle. Kita ambil 360 dibahagikan dengan bilangan sisi, kita akan dapat exterior angle untuk poligon tersebut. Dan ya, formula ni hanya boleh digunakan untuk regular poligon sahaja. Kalau poligon tersebut bukan regular poligon, maka tidak boleh digunakan. Okey, itu sahaja untuk bab ni. Kita cuba buat sikit soalan penyelesaian masalah yang rasa susah-susah. Okey, saya ambil satu je contoh. Okey, takut ada yang tak boleh nak selesaikan soalan nanti. Okey, kita cuba selesaikan soalan 9. Okay, soalan penyelesaian masalah. Okey, ada otak kat situ. Maksudnya kena guna otak baru boleh jawab soalan kot. Okey. Kita jawab soalan penyelesaian masalah. Okey. Soalan ni saya ambil buku teks ya. Okey. In the diagram below, A, B, C, D, E, F, G, H is a regular octagon. Okey, maksudnya yang besar ni lah. E, F, G, H, A, B, C, D, E, F, G, H. Ni. Ni adalah regular octagon. Maksudnya sisi dia semua sama panjang. Sudut dekat dalam dia semua sama saiz. And EFKLM is a regular pentagon. EFKLM. Okay. Ni adalah regular pentagon. Sisi KL, LM, ME, EF, FK semua sama panjang. Dan sudut dekat dalam ni semuanya sama saiz. Calculate the angle of CBM. Kirakan sudut bagi CBM. Mana CBM ni? CBM terletak di sini. Ni C. Sini C, sini B, sini M. CBM. Sudut terletak dekat huruf yang di tengah-tengah. Jadi sudut dia terletak di sini. Okey, jadi kita nak dapatkan sudut tu. Sudut CBM. Okey, apa yang kita boleh buat dekat sini? Okey, kita kena pasti dulu segitiga ni. Okey, ni C, sini B, sini M. Okey, sini adalah sebuah pentagon. CBMED ni, CBMED adalah sebuah pentagon. Dia ada 5 bucu. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ini adalah sebuah pentagon. Okey, jadi nak dapatkan sudut ni, kita boleh ambil hasil tambah sudut-sudut dalam CBMED ni, kita tolakkan dengan sudut dekat sini, sudut dekat sini, sudut dekat sini dan juga sudut dekat sini, maka kita akan dapat sudut di sini. Okey, untuk sebuah pentagon, okey, kita dapatkan dulu sudut dekat dalam dia ni.
Okey, berapa nilai sudut kat dalam dia ni? Jadi, hasil tambah sudut-sudut dalam sebuah pentagon kita boleh dapat dengan menggunakan formula n tolak 2 didapatkan dengan 180 darjah. Di mana n tu adalah bilangan sisi, maka pentagon n dia 5 tolakkan dengan 2 didapatkan dengan 180 darjah. 5 tolak 2 dapat 3 didapatkan dengan 180 darjah. Tekan kalkulator, 3 darab 180 akan dapat 540. Maka hasil tambah sudut dalam ni kelima-limanya adalah 540. Nilai bagi satu sudut, kita ambil 540 bahagikan dengan 5. Maka kita akan dapat 108 darjah. Okey, ambil 540 dibahagikan dengan 5, kita akan dapat 108 darjah. Nilai bagi satu sudut dekat dalam ni 108, 108 dan juga 108. Okey, hasil tambah 5 sudut ni kita akan dapat 540. Nak dapatkan nilai bagi satu sudut, kita ambil 540 tersebut bahagikan dengan bilangan sisi dia, ada 5 sisi, dapatlah nilai bagi satu sudut. 108. Bukan 180. Minta maaf, saya salah cakap. Okey. Jadi ni untuk pentagon. Kita tengok oktagon pula. Pun sama, kita dapatkan hasil tambah sudut-sudut ni dulu. A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F tambah G tambah H. Sudut-sudut dalam ni ada 8 sudut dia. Hasil tambah dia kita boleh dapatkan dengan menggunakan formula yang sama. N tolak 2 darabkan dengan 180. N dia 8 tolakkan dengan 2 darabkan dengan 180. 8 tolak 2 6 darab 180. Tekan kalkulator, 6 darab 180. Okey, dapat 1080. Okey, 1080. Itu adalah hasil tambah untuk 8 sudut. Jadi kalau satu sudut berapa? Kita ambil 1080 tersebut, kita bahagikanlah dengan 8 sebab ada 8 sudut kan. Bahagikan dengan 8. 1080 bahagi 8, maka kita dapat 135. Maka sudut dekat sini adalah 135, sini pun 135, sini pun 135 dan seterusnya. Okey, semua sudut-sudut kat dalam tu semuanya 135. Maka saya besarkan okey, sudut dekat sini akan jadi yang ni 135 juga. Sudut dekat sini pun akan jadi 135. Okey, aim kita sekarang kita nak dapatkan sudut kat sini, sudut kat sini, sudut kat sini dan juga sudut kat sini. Supaya nanti kita ambil hasil tambah sudut dalam pentagon, kita tolakkan dengan sudut ni, tolak sudut ni, tolak sudut ni, tolakkan dengan sudut ni, kita akan dapat sudut dekat sini. Okey, sini 135, sini 135. Kita dapatkan sudut kat sini pula. Okey, dekat sini, yang ni saya gunakan pen lain kejap. Okey, dekat sini, okey, sudut dia pun 135. Okey, kita nak dapatkan yang ni. Guna pen lain. Okey, kita nak dapatkan yang ni. Yang kuning ni. Okey, kita nak dapatkan yang kuning. Macam mana nak dapatkan yang kuning? Kita ambil 135. Okey, kita ambil semua ni. Yang merah ni, kita ambil 135. Kita tolakkan dengan yang dalam ni. 108. Okey, 135 semuanya sekali. Kita tolakkan dengan 108, maka kita dapat yang sudut yang kuning tu. 135 tolakkan dengan 108, kita akan dapat, tekan kalkulator. 135 tolak 108, dapat 27. Baik, salah buka. Okey, dapat 27. Okey, jadi sudut yang kuning ni kat sini adalah 27 darjah. Sini 27, sini 135, sini pun 135. Sekarang kita nak dapatkan sudut kat sini pula. Tukar warna lain. Okey, ni warna merah juga. Okey, kat sini. Okey, sini 67. Sini 108. Kita nak dapatkan sudut belakang ni. Okey, semua ni sekali adalah satu bulatan. Jadi nak dapatkan sudut yang dalam ni, yang warna merah yang saya tunjuk ni, sini, kat M ni, kita ambil 360, tolakkan dengan 67, tolakkan dengan 108, kita akan dapat sudut dekat belakang ni. Jadi kita tolakkan. Okey, 360, kita tolakkan dengan 67, tolakkan dengan 108. Okey, tekanlah kalkulator. 360 tolak 67 tolak 108. Kita dapat 185. Hei, salah tekan lagi. Dapat 185. Betul ke? Double check. Okey, betul. 185. Okey, jadi sudut kat sini adalah 185. Okey, kita recap. Okey. Yang ni sudut kat sini 27, yang E ni 27, dekat D ni 135, dekat C ni 135 dan dekat M adalah 185. Okey, kita tengok yang ni. Tolong tengok yang ni, pentagon. Okey, pentagon. Sini 27,
Sini 135, sini 135, sini 185. Kita hanya perlu dapatkan sudut dekat sini. Hasil tambah sudut dekat sini, sudut dekat sini, sudut dekat sini, sudut dekat sini dan juga sudut yang ni adalah kita boleh dapatkan dia dengan menggunakan formula N tolak 2 darab 180. Okey, disebabkan dia adalah sebuah pentagon, maka hasil tambah sudut-sudut dekat dalam ni, okey, hasil tambah sudut ni, sudut ni, sudut ni, sudut ni dan juga sudut ni adalah 540. Jadi nak dapatkan sudut dekat sini, saya namakan sudut ni lah, namakan dia supaya dia senang. Saya namakan dia sebagai sudut Y. Okey, nak dapatkan sudut Y, kita buat persamaan. Okey, persamaan dia Y ditambahkan dengan 135, mana datang 135? Ni. Sudut ni tambahkan dengan 135, tambahkan dengan 135 lagi. Tambahkan dengan sini 27, tambahkan dengan dekat sini 185, hasil dia adalah 540. Jadi kita nak dapatkan nilai Y tersebut. Ya, kita tambahkanlah 135 yang nombor tu kita tambahkan dulu. Okey, 135 tambahkan dengan tambahlah. Tambah 135 tambahkan dengan berapa lagi tadi? 35 tambah 35 tambah 27 tambah 185. Okey, tambah 27 tambah 185 akan dapat 482. Jadi kita selesaikan, salah tekan lagi. Okey, dapat Y tambah apa tadi? Ya Allah, lupa. 482. Okey, 482. Y tambah 482 adalah bersamaan dengan 540. Pindahkan 482 ke sebelah kanan, maka Y sama dengan 540 ditolakkan dengan 482. Maka nilai Y adalah, tekan kalkulator, 540 tolak 482. Maka dapat 58. Dapat 58. Okey, jadi sudut kat sini, kat Y ni adalah 58 darjah. Okey. Boleh Jadi kalau tak faham tolong tengok balik, rewind balik soalan ni, tengok balik satu persatu macam mana saya selesaikan. Okey, ada apa-apa masalah boleh tanya soalan dalam Telegram, nanti cikgu-cikgu akan cuba jawab dengan sebaik-baik. Baik, itu saja. Tolong jangan lupa buat soalan kamu dalam Google Classroom masing-masing dan tolong submit. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.